Ada je tuan-tuan, cuma page kena block. Page kena block. So dia mengganggu sikit lah perjalanan ni. Ada tu ada je. Anjing duk bunyi pula. Muhammad Sa'ad bin Rusna, waalaikumsalam. Semua sihat tuan-tuan. Alhamdulillah no. Sentiasa sihat dan dalam rahmat. Hadenan Halim, dah makan kat tuan-tuan kasar anjing belakang Man Selangor, waalaikumsalam Muhammad Azhar. Akmal Reza, lagi saya cakap lagi kuat dia menyalak. Kasar anjing ni, kasar. Nak kena ni. Zarnafi Fauzi, waalaikumsalam. Saiful Azmi, waalaikumsalam. Teruskan berkongsi tuan-tuan Dia kena block ni, kita kena buat manual lah tuan-tuan semua Nur Muhammad, John Johnny. Awet Tiger, selamat malam. Satu Ismail Hatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awet duk marah ni siapa? Anwar Rizal, waalaikumsalam. Bukan saya kata bodoh. Orang UMNO dan juga orang PH sendiri kata wakil-wakil yang dipilih ni wakil-wakil bodoh. Lepas tu marah kat saya. Seremban hujan, siaran putih-putih tak apa. Nazaini Nesa, sini pun hujan juga. Waalaikumsalam. Daripada Ipoh Muhammad Adham, waalaikumsalam. Daripada Ipoh sini pun hujan juga tuan-tuan. Hujan agak lebat. Betul Kafi, Najib mai kedai makan terus tutup ya, seperti mana viral yang seperti mana video yang diviralkan Saiful Azmi Memang dia datang, kedai tutup lah. Memang orang benci pada dia. Belum bawa Rosmah lagi. Bawa Rosmah, dia terus roboh terus kedai tu. Fakir Jawi, waalaikumsalam. K, waalaikumsalam. Ahmad Kamal, waalaikumsalam. Zidin Zainuddin, PN terbaik. Mohon Allah beri kemenangan kepada Perikatan Nasional. Amin. Halbin Eko, Perikatan Nasional. Pak Tanwi, salam. Senyum dulu Penat nak senyum Tam. Jenuh nak senyum Okay tuan Orang Melaka dah sini, orang Melaka. Filem On Shanti Om pula kat luar. Aduh, saya dah minat On Shanti Om Jamal Jamil, waalaikumsalam. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada Perikatan Nasional. Amin. Ibnu Hamid, waalaikumsalam Ibnu Hamid. Zuhari Yazid, Lahabah. Alam Maya, waalaikumsalam. Ada mana Alam Maya? Ada di mana? Di mana anda berada? SRM Hashim, waalaikumsalam. Melayu kena pilih PN kalau nak Melayu berkuasa semula. Najib bodoh hak tu lagi sabar lo, kita menyantuni dulu rakan-rakan sekalian yang ada di sini. Man Sarawak, waalaikumsalam. PN tetap terbaik. Calon tak boleh cakap Melayu boh hokok tu ya betul Masura Abu Anas, Alo Gajah. Minta maaf lah saya tak dapat nak pergi Melaka. Sebab orang kata apa, saya
nak kena pindah ke Putrajaya tuan. Saya nak kena pindah ke Putrajaya selepas daripada hari orang kata apa, mengundi di Melaka. Jadi banyaklah perkara yang perlu saya selesaikan. Basirun Santiak, Waalaikumsalam. Dia cakap sebab kemenangan berpihak pada PM. Fik, betul ke Fik? Apa benda ni Hamzah Zainuddin, kat dia cakap sebab kemenangan berpihak pada PM. Saya tak tengok video tu. Tadi akak kedai tu nak cover balik, cakap apa nama ni, air lok pasang tu dia kemas semua bangku-bangku tu. Air lok pasang pun tengah hari buta. Tak pernah lagi jadi air lok pasang tengah hari buta. Fahmi Nasir, Waalaikumsalam. KK, hang tak turun ke Lamaya? Saya nak kena saya nak turun boleh hamba bagi hamba bagi saya turun Saya bulan ni bajet banyak pakai sebab saya nak kena pindah ke Putrajaya. Saya nak kena pindah ke Putrajaya sebelum 22 hari bulan. Jadi banyak benda nak kena buat daripada Kedah nak ke Putrajaya tu bukannya sikit yang modal. Rasdi Ahmad, Waalaikumsalam. Awet Tiger ke UMNO tak guna. Isap rokok apa pula Bik? Musim-musim hujan ni isap rokok sejuk Ya ke bodoh wakil rakyat dia orang. Mereka yang kata kan saya kata. Piyu Safar, Waalaikumsalam. Muhammad Azhar, Waalaikumsalam. Kongsi apa nama ni, buat semak lah kat Putrajaya baby ikut hang Kursi majoriti Melayu pun UMNO letak MCA lah abang. Salam Belfire bila keluar Hafiz. Belfire saya mana mampu pakai Belfire. Zulkifli Aliah, Waalaikumsalam. Dan share tahniah pegawai khas. Saya tak ada pegawai khas hampa apa lah Maya. Apa nama ni, fit lah sikit info-info lah Maya kat sana. Tak menang lagi nak pergi Putrajaya lah. Saya memulakan perniagaan di sana. Saya nak kena pindah pergi sana lah. Izan Salam, Waalaikumsalam. Kero Nizam, Waalaikumsalam. Saya memulakan perniagaan di sana. Jadi saya kena berpindah di sana lah. Alamaya ni pandai-pandai Idris Muhammad Yunus. Yalah saya bodoh tuan-tuan cerdik Tapi masalahnya bukan saya kata, orang UMNO sendiri kata. Mak syukur mak, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pada sesiapa Waalaikumsalam. Muhammad Zuki Osman, Waalaikumsalam. Ramlan Nordin, Waalaikumsalam. Abang Ramlan Nordin ni bukan yang misal tu Bukan kot, orang lain tu Meniaga apa? Dalam meniaga sikit-sikit. Atas kepala pemimpin BN ada tahi. Kasak Anwar Izzam, meniaga apa? Adalah sikit-sikit Zul Karmain, Waalaikumsalam. Saiful Eful, Waalaikumsalam daripada Sabah calon makan pasir nak tolong nelayan. Wakil BN NPH je, PN langsung tak ditemu ramah. TV3 pilih kasih. Tu biasalah tuan TV3 ni kita dah tahu dah, TV siaran UMNO. Jam Sani, Waalaikumsalam. Kuantan hadir sebab tu kita kena berusaha gigih tuan sebab media-media banyak yang tidak menyelbahi kita. Jadi kita kena ni sikit lah. Hamidi AJ, Waalaikumsalam. Bro Black Hakim, Waalaikumsalam. Nur Jannah, Waalaikumsalam. Nur Jannah. Hampa ni concern betul pasal saya ni. Tak payahlah cerita pasal saya. Ceritalah pasal politik. Dalam politik Malaysia ni saya rasa kita sebagai rakyat macam diperbodohkan. Bila Najib naik rakyat tak nak, bila Muhyiddin naik ni apa benda ni. Panjang sangat Sekali saya ulas pasal benda tu. Abang Mat Jasnita, salam ad dulu Abang Mat Jasnita pula dah. Siapa dia Abang Mat Jasnita ni? Saya tidak mempunyai banyak info sangatlah berkaitan apa yang berlaku di Melaka tuan-tuan tapi saya dapat juga info-info daripada live di macam sebentar tadi saya tengok live daripada Amir Rijaz sekejap.
Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Saya dah tengok lah beberapa live daripada orang UMNO ni. Apa nama ni, orang kata apa, daripada Datuk apa seorang tu saya kenal tu, Abduhan Bandar Tun Razak, Datuk apa Bandar Tun Razak, Datuk Zahrin, dan juga daripada Datuk Amir Hijaz lah. Yang mana, dan juga daripada Iswadi Morni tuan, sebab live lain kita tak dapat tengok, hanya 3 live tu saja. Jadi saya dapat input daripada situ lah apa yang berlaku di Melaka, dan juga orang kata apa, apakah orang kata apa keadaan di sana dan sebagainya. Jadi saya melihat lah tuan, saya melihat banyaklah mereka ni yang seolah-olah mengkritik kepimpinan mereka sendiri. Yang mana orang kata apa, yang mana mereka merasakan bahawa wakil-wakil yang dipilih oleh parti mereka ini adalah ternyata bodoh. Sebagaimana video Datuk Zahrin, saya nak tergelak bila dia akan Barisan Nasional, dia ada buat video ala-ala macam promosi nak bersidang di peringkat cawangan dan bahagian tuan-tuan. So dia buat promosi lah, dia wakil daripada mana, nombor berapa dan sebagainya. Kemudiannya dia menceritakanlah sedikit background dia. Jadi orang kata apa, ada seorang wakil tu yang tidak berpelajaran tinggi yang menyatakan bahawa dia adalah seorang usahawan yang berjaya lah. So Datuk Zahri kata kat dia, apakah kebodohan yang dibuat oleh beliau adakah dengan usahawan yang berjaya beliau ingin memberi orang kata apa bantuan kepada asnaf dan juga golongan yang hakim miskin dekat Melaka. So banyak perkara lagi lah. Antaranya calon Pakatan Harapan. Mereka nak letak orang muda sehingga orang tu belum lagi habis belajar. So bila dia belum habis lagi, orang kata apa, bila dia belum habis belajar lagi, maka dia tidak tahu apakah perbezaan di antara Dewan Undangan Negeri dan juga Dewan Rakyat. So manifesto ataupun apabila ditemu ramah, beliau menyatakan bahawa apabila beliau menang di beliau menang di DUN Melaka, maka beliau akan membawa usul untuk memastikan di Malaysia ini semua capaian internet pantas dan sebagainya. So budak ini belum lagi habis belajar di UiTM tuan. So apabila bercakap, beliau tidak mengetahui tentang dasar pentadbiran negara dan juga badan legislatif. Dia tidak tahu apakah fungsi Dewan Undangan Negeri, dan dia tidak tahu apakah fungsi Dewan Rakyat. Mungkin beliau ingat beliau bertanding di DUN Melaka sekarang ini, beliau akan diletakkan di Dewan Rakyat. Sebab itulah manifesto yang beliau bawa adalah untuk membawa suara rakyat ke peringkat nasional agar seluruh tempat di Malaysia ini mendapat capaian internet yang pantas. So ini agak kelakar lah. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, wakil-wakil yang diletakkan ini hanyalah sekadar nak tunjuk je bahawa mereka ini adalah orang yang muda, tetapi mereka tidak langsung mempunyai pengetahuan politik. Malah di dalam Barisan Nasional sendiri, mereka mempunyai wakil yang tidak langsung mengetahui tentang bahasa Malaysia. Ini amat memalukan sekali apabila beliau belajar di Taiwan dan orang kata apa, hanya meluangkan sedikit masa di Malaysia. Malah calon itu juga tidak mengetahui tentang kedudukan DUN yang dipertandingkan oleh beliau. Seolah-olah beliau ni hanya boneka semata-mata. So dia tidak tahu berapakah pecahan lokaliti, dia tidak tahu berapakah pecahan pengundi dan sebagainya. So hanya diletakkan sebagai wakil di tempat itu, dan dia tidak langsung mengetahui tentang gerakan ataupun bilik gerakan yang telah ditubuhkan di tempat itu. Jadi inilah masalah-masalahnya yang berlaku apabila wakil-wakil yang diletak ini hanyalah sekadar boneka untuk kepentingan orang-orang yang tertentu, dan akhirnya dilabel bodoh oleh ahli mereka sendiri. Ini amat sedih sekali tuan-tuan, apabila keahlian mereka sendiri macam sekarang ni di dalam Pakatan Harapan tuan-tuan, rakyat harus menyadari bahawa di dalam Pakatan Harapan mempunyai pergolakan yang amat besar sekali. Apabila seat-seat
yang diletakkan oleh wakil-wakil yang mewakili sik-sik yang dipertandingkan itu tidak menepati cita rasa keahlian mereka. Maka sekarang ni tuan-tuan boleh melihat sendiri Iswadi Morni dan juga beberapa orang ahli PKR itu sendiri yang mengkritik wakil-wakil yang diletakkan oleh pemimpin mereka. Di mana mereka menyatakan bahawa pemimpin-pemimpin ini tidak mempunyai kredibiliti dan juga tidak mempunyai latar belakang yang baik untuk menjadi seorang wakil rakyat. Inilah perkara-perkara yang harus dinilai oleh rakyat sebelum mereka memilih calon-calon yang diletakkan. Sebab apa? Apabila rakyat tersalah pilih saja, maka dia akan membawa mudarat kepada keseluruhan negeri tersebut. So dekat sini juga tuan-tuan, apabila kita melihat kepada wakil-wakil yang diletakkan oleh Barisan Nasional, sebagaimana yang disebut oleh Datuk Zahrin, mereka tidak langsung meletakkan manifesto untuk melawan rasuah dan penyalahgunaan kuasa, sedangkan terjatuhnya negeri Melaka ini kerana penyalahgunaan dan juga rasuah. Sebab apa mereka tidak mampu untuk meletakkan manifesto itu? Kerana leaders mereka ataupun pemimpin di kalangan wakil yang dilantik ini ataupun yang bakal dicadangkan sebagai Ketua Menteri Melaka itu sendiri yang melakukan rasuah dan salah guna kuasa. So bagaimanakah wakil-wakil yang diletakkan oleh Barisan Nasional ini mampu untuk mengeluarkan manifesto ataupun mampu untuk meletakkan matlamat mereka untuk memerangi rasuah dan juga salah guna kuasa? Sekiranya ketua mereka itu sendiri yang terpalit dengan skandal rasuah dan juga salah guna kuasa. Cik Samsul, dalam persekutuan satu tim, bila dalam PRM Melaka bertembung satu sama lain, macam mana rakyat Melaka nak pilih yang terbaik? Tepuk dada tanya dia sendiri. Begitu juga dengan PH, tuan-tuan, di peringkat persekutuan. Mereka juga menandatangani MOU bersama-sama dengan Kerajaan Barisan Nasional. So apa yang rakyat perlu fahami sekarang ni adalah sewaktu itu tidak boleh membuat pilihan raya. Kerana apa? Kerana angka kes yang meningkat dan sebagainya. Maka apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatannya, kerana beliau telah pun kehilangan sokongan kerana beliau Okey tuan, saya ulang balik. Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan kerana beliau berprinsip dan tidak mahu tunduk kepada mereka-mereka yang menarik sokongan dan mengugut beliau untuk melepaskan mereka daripada pendakwaan di mahkamah. Maka selepas itu Ismail Sabri menyambung sebagai Perdana Menteri, di mana semua rakyat tahu bahawa Kerajaan Perikatan Nasional menyokong secara en blok atas dasar CSA, iaitu agreement yang dibuat di antara Kerajaan Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, dan mereka perlu menghormati agreement tersebut. Antaranya adalah mereka tidak boleh membebaskan pemimpin-pemimpin mereka yang terpalit dengan kes di mahkamah, dan mereka tidak boleh mencampuri urusan di mahkamah. Namun yang demikian, mereka telah mereka telah mengingkari perjanjian yang telah dibuat, di mana mereka telah membebaskan Datuk Ihsanuddin dan juga mereka juga telah membebaskan Ahmad Maslan. Maka ketika itulah Ismail Sabri memanggil pemimpin Pakatan Harapan, iaitu Anwar Ibrahim, untuk membuat perjanjian yang dipanggil semula sebagai MOU, iaitu MOU mana tuan, saya pun lupa dah apa dia punya nama penuh dia, untuk dibuat hanya MOU bagi menyokong kerajaan, di mana ketua pembangkang dilantik ataupun diberi gaji bertaraf menteri. Ini hakikat yang sebenarnya. Maka sekiranya kerajaan sekiranya Perikatan Nasional menarik sokongan di peringkat nasional, maka PKR dan DAP akan kembali ke tampuk pemerintahan negara. Ini yang jadi masalahnya apabila yang duduk di dalam pentadbiran negara itu adalah mereka-mereka ini adalah kluster jenayah, atau mereka adalah orang-orang yang disyaki, iaitu Anwar Ibrahim sendiri terpalit dengan kes jenayah, memanipulasikan lembaga pengampunan, dan juga terpalit dengan kes Yusof Router. Begitu juga dengan PAN, yang mana anak Mak Sabu terpalit dengan kes Hadah, dan sekarang ni
ini telah pun dibebaskan dan dilepaskan, dan juga Setiausaha Sulit Mat Sabu yang terpalit dalam kes rasuah LTLT. Dan begitu juga dengan Ling Guang Eng yang terpalit dengan rasuah terowong hasal laut, dan juga beberapa orang di dalam Barisan Nasional itu sendiri yang terpalit dengan skandal-skandal rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Dan maka itu akan menyebabkan ketidakadilan kepada rakyat, dan akan menyebabkan sistem undang-undang dalam negara kita tidak dihormati. Dan oleh kerana itulah Perikatan Nasional masih lagi bersama-sama di dalam kerajaan, dan supaya kerajaan ini tidak, orang kata apa, dipergunakan dengan sewenang-wenangnya oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab untuk mengubah dasar kerajaan, dan juga untuk mengubah perlembagaan dan undang-undang bagi memihak kepada diri mereka sendiri, dan di akhirnya rakyat ditekan dan ditindas, dan mereka yang duduk di atas ini sewenang-wenangnya menggunakan undang-undang bagi menyelamatkan diri mereka. Dan rakyat jelas, tuan-tuan, dekat sini rakyat jelas bahawa di peringkat nasional, Perikatan Nasional menyokong Barisan Nasional adalah kerana rakyat, dan juga kerana prinsip penubuhan Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu sendiri. Dia tidaklah menjadi isu yang besar di dalam pilihan raya Negeri Melaka, kerana Pakatan Harapan jugalah punca yang menyebabkan pembebasan beberapa orang kluster mahkamah. Malah Pakatan Harapan sendiri tidak pernah mengkritik berkaitan dengan Datuk Ehsanuddin yang dibebaskan berkaitan dengan kes Felda, dan juga Ahmad Maslan yang dibebaskan berkaitan dengan kes 2.1 million ringgit, dan juga anak Mat Sabu yang dibebaskan. Kerana apa? Kerana MOU ini dibuat bagi menyelamatkan kedua-dua belah pihak, iaitu di pihak Pakatan Harapan dan juga di pihak Barisan Nasional yang terpalit dengan kes di mahkamah, berbanding dengan Perikatan Nasional iaitu PAS, Bersatu dan komponen-komponen yang lain yang bersih dan tidak terpalit dengan mana-mana pertuduhan di mahkamah. Ini yang rakyat perlu fahami berkaitan dengan soalan yang dibangkitkan oleh saudara kita tadi, dan berkaitan dengan kerajaan di peringkat nasional, dan juga hala tuju di peringkat pilihan raya Negeri Melaka. Dan apa yang kita tahu di sini, tuan-tuan, setiap parti itu mempunyai matlamat asas penubuhan partinya, sebagai perkara yang asas untuk dijadikan sebagai wadah perjuangan sesebuah parti tersebut. Dekat dalam Malaysia kita, tidak ada sebuah parti politik yang menjadikan agenda untuk memerangi rasuah, dan juga agenda untuk memastikan sistem pemisahan kuasa itu dihormati. Hanyalah Parti Pribumi Bersatu Malaysia sahaja yang menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai wadah perjuangannya. Inilah yang menjadikan kelebihan kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia untuk menerajui negeri Melaka. Kerana negeri Melaka ini tumbangnya kerajaan negerinya adalah kerana penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah. Rakyat di Melaka mahukan mereka-mereka yang terlibat ini dibawa ke muka pengadilan dan didakwa. Oleh kerana itu rakyat perlu mempercayai kepada Perikatan Nasional, kerana satu-satunya parti di dalam negara ini, iaitu Parti Pribumi Bersatu itu sendiri, meletakkan asas matlamat di dalam perlembagaan partinya untuk memerangi rasuah dan juga salah guna kuasa. Jadi inilah rakyat di negeri Melaka perlulah mempercayai kepada Perikatan Nasional. Okey, tuan, teruskan perkongsian, tuan. Apa soalan yang ada lagi, ya? Apa soalan yang ada lagi, tuan? Membebas macam ting kosong. Okey, tuan-tuan, yang kita pelik, yang tuan-tuan, kesian kepada mereka. Mungkin mereka ni yang marah, tuan-tuan. Apabila sebentar tadi, tuan-tuan, saya ada upload gambar-gambar. Saya minta tuan-tuan semua untuk like lah. Saya ada upload gambar Ratin Sri Rosmah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat saya punya group page lah, tuan-tuan. Dekat group saya, Friend of Muhammad Syafiq Alim. So tuan-tuan boleh tengok lah 28
Aduh, terganggu sikit tuan-tuan. Teruskan perkongsian lagi tuan-tuan. So saya telah letaklah 28 dun. Di mana semua ke 28 dun itu terletaknya muka Rosmah Mansor tu yang menyebabkan mereka marah. Dan masuk ke dalam live saya malam ini untuk menyatakan ketidakpuasan hati mereka. Sebab apa saya berbuat perkara itu tuan-tuan? Saya berbuat perkara ini kerana Barisan Nasional ini seseolah mendiskriminasikan seorang wanita. Dan sedangkan mereka mengatakan bahawa Barisan Nasional meletakkan calon wanita. Tetapi pada hakikat yang sebenarnya, mereka mendiskriminasi seorang wanita, iaitu Datin Seri Rosmah Mansor. Seolah-olah mereka hanya mengurung Datin Seri Rosmah Mansor ini di dalam rumah. Dan mereka tidak membenarkan Rosmah Mansor untuk berucap ataupun menyatakan pendirian beliau berkaitan dengan orang kata apa, pilihan raya Negeri Melaka. Sebab itulah tuan-tuan, kita di sebelah sini memperjuangkan berkaitan dengan orang kata apa, hak wanita, di mana wanita juga harus diberi tempat di dalam politik maupun pentadbiran. So sebab itulah tuan-tuan, saya meletakkan muka Rosmah Mansor di dalam semua poster Barisan Nasional yang akan dipertandingkan di dalam pilihan raya Negeri Melaka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tidak mahu mereka mendiskriminasikan wanita. Dan kita juga tidak mahu mereka seseolah menyimpan Rosmah di dalam bilik dan orang kata apa, hanya mengeluarkan Najib Razak. Dan mereka merasakan bahawa dengan hanya mengeluarkan Najib Razak itu, maka rakyat akan menerima Barisan Nasional. Sepatutnya mereka juga perlu bawa keluar ladiesku selain daripada bosku. Sebab apa tuan-tuan? Di semua pilihan raya mereka hanya menggunakan agenda bosku. Sepatutnya juga mereka perlu menggunakan agenda ladiesku di dalam pilihan raya Negeri Melaka ini dengan membawa keluar Datin Seri Rosmah untuk berhadapan dengan rakyat-rakyat di Melaka. Orang kata apa, yang rindukan kepada Datin Seri Rosmah. So saya melihat dekat sini ramai orang UMNO yang marah bila kita mengeluarkan muka Rosmah Mansor. Seolah-olah muka Rosmah Mansor inilah akan menjadi penyebab kepada kekalahan Barisan Nasional di Melaka. Ini adalah sebuah bentuk diskriminasi terhadap wanita. Sepatutnya mereka tidak perlu meletakkan sepenuh kesalahan kepada Rosmah Mansor. Sedangkan masih ramai lagi kluster mahkamah yang turun untuk berkempen di Melaka. Antaranya adalah Najib sendiri, Ahmad Maslan dan lain-lain. Muka yang tak bawa tuah. Saya rasa tidak boleh buat macam tu. Okey tuan-tuan, kenapa view naik turun? Penin view pun. Okey tuan-tuan, ladiesku nak pasir kat Melaka. Okey tuan, soalan tuan, sementara saya nak share je sebab view dia turun tu, saya nak share je. Dan juga tuan-tuan, saya juga mendengar beberapa orang UMNO yang begitu diskriminasi terhadap wanita apabila mereka mengatakan bahawa Mas Erianti itu tidak layak untuk menjadi Ketua Menteri Melaka. Kerana Melaka ini adalah negeri hantuah dan keris. Taming Sari itu hanya layak dipegang oleh lelaki. Ini adalah satu bentuk diskriminasi dan penghinaan ke atas kaum wanita. Kerana apa? Kerana mungkin hantuah itu adalah seorang lelaki. Tetapi tidak semestinya keris Taming Sari itu tidak boleh dipegang ataupun digunakan oleh seorang wanita. Maksud mereka di sini adalah wanita tidak layak untuk menjadi Ketua Menteri Melaka. Tetapi Ketua Menteri Melaka hanyalah seorang lelaki. Walaupun seorang lelaki itu adalah seorang perasuah dan juga penyalahgunaan kuasa seperti Raub di sebelah Barisan Nasional. Tetapi mereka juga orang kata apa? Mereka masih mengharapkan supaya keris itu dipegang oleh seorang perasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Dan apabila keris Taming Sari itu
diserahkan kepada pengkhianat-pengkhianat ini, maka mereka akan membunuh keseluruhan rakyat di Melaka. So, rakyat di Melaka haruslah berfikiran dengan waras, tidak semestinya beliau adalah seorang wanita, maka beliau tidak boleh menjadi perwira. Sejarah menunjukkan bahawa kaum lelaki dan juga wanita berjuang berhempas pulas, berjuang bermati-matian untuk memerdekakan negara kita yang tercinta ini. Dan ini membuktikan bahawa seorang wanita juga mampu untuk mentadbir urus negeri, dan seorang wanita juga mampu untuk menjaga keseluruhan negeri Melaka itu sendiri. Dan perkara ini tidak harus didiskriminasikan, dan mereka tidak boleh menghina kaum wanita, sedangkan seorang lelaki itu juga keluar daripada perut ibunya yang seorang wanita. Maka sekiranya tidak ada seorang wanita, maka tidak mungkin ada seorang perwira yang orang kata apa, dia punya gendersnya adalah seorang lelaki. Lahirnya perjuang lelaki, perwira lelaki itu daripada perut ibunya, yang juga seorang wanita. Dan juga seorang wanita ini juga boleh menggoncang dunia. Jangan dilihat seorang wanita yang menghayun buayan itu tidak boleh menggoncang dunia. Ini adalah masalah-masalah orang UMNO, yang mana mereka lebih mementingkan kronisme dan juga nepotisme, dan juga mereka suka merendah-rendahkan orang lain, tetapi mereka tidak melihat kepada masalah ataupun kelemahan di dalam parti mereka itu sendiri, di mana mereka mengharapkan rakyat di Melaka itu menerima seorang perasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. So rakyat di Melaka, saya harap membuat pilihan yang lebih baik, serahlah keris itu kepada seorang wanita, kerana bukan hanya terletak kepada wanita ataupun lelaki, tetapi terletak kepada matlamat dan juga prinsip moralnya. Sekiranya dia seorang wanita yang berprinsip dan matlamatnya jelas, maka dia haruslah diberi kepercayaan untuk mentadbir urus negeri mahupun negara. Okey, tuan. Siapa lagi ada soalan? Saya nak tanya, yang nak tanya boleh tanya. Okay, tuan. Rosmah jadi Tun Teja yang menggoncang beg tangannya. Anti betul dengan Rosmah. Saya pin komen dia. Lepas ni suka anti dengan Rosmah. Mana ada asal. Azril Salmi. Semangatnya sahabat aku, sokong 200% fit Roslan Lan. Saya memang sentiasa semangat. Tapi masalahnya saya seoranglah bersemangat. Ahmad Razak, Waalaikumsalam. Okey, tuan, soalan apa lagi? Berani hang turun Melaka, hang akan dibaling telur busuk kat muka. Live hang berani lah. Saya berani turun Melaka. Saya tak ada masalah apa. Saya telah pun menghubungi beberapa orang untuk memaklumkan bahawa saya akan turun di Melaka. Tetapi masalahnya saya di Kedah. Dan juga untuk turun di Melaka ni juga dia memerlukan orang kata apa, kos dan sebagainya, untuk orang kata apa, menginap dan juga makan minum selama 14 hari. Bukan boleh suka-suka turun. Saya tak heran. Sebab Ernie ni mungkin seorang. Saya ada sahabat yang begitu ramai di Melaka yang mengikuti live ini. Saya tak risau, saya boleh pick up mana-mana saja di Melaka, dan saya rasa insya-Allah saya akan disambut baik oleh rakyat di negeri Melaka. Tidak ada masalah apa. Bermakna tak ada Rosmah, tak ada Najib tu yang korang kena goncang oleh Rosmah dan dihantui oleh Rosmah. Tak pasal-pasal buat dosa kering, janji dapat dedak apa pula dah. Tuan, soalan kalau wanita macam Rafidah Aziz, tak payahlah, betul ya. Kalau wanita macam Rafidah tu, maka orang Melaka akan dapat lembu banyak lah. Kiranya wanita macam Rosmah Mansur, maka orang Khairul Anwar Ramli, Tun Rosmah, Tun Rosmah. Tun Rosmah, ya, Tuan Khairul. Tuan Khairul mungkin nak masuk main berbisi ke apa ke? Pidah ni Tuan Khairul Anwar Ramli ni adalah ketua penerangan dari Kedah, tuan. Saya rasa dia ada di Melaka sekarang. Okey Fit, thank you info. Gerak lu, jumpa lepas PRM Melaka. Boleh insya-Allah.
PN bukan macam UMNO bang. UMNO demi selamatkan diri sendiri sanggup belakangkan kerajaan yang sedia ada, kerajaan 80% Melayu Islam. Ada fikir pasal rakyat, kau bayangkan kalau ni panjang sangat tuan-tuan. Okay tuan, saya nak sebut lagi satu adalah berkaitan dengan gambar seorang calon N15 mana tuan-tuan? N15 Pengkalan Batu. Yang mana beliau telah turun hari ini menyantuni rakyat di Melaka. Yang mana beliau telah pun pergi ke sebuah kampung yang saya lupa nama dia, di mana kampung itu sering banjir dan sebagainya. So ramai di media sosial ini yang mengkritik hampa mengetahui berkenaan dengan perkara yang sebenar-benarnya tuan-tuan. So sekejap tuan-tuan, saya ada tulis artikel saya rasa saya nak check balik. So untuk tuan-tuan semua lebih memahami berkenaan dengan isu tu tuan-tuan. Sekejap saya pun share gambar banyak sangat, sampai 28 keping gambar. So nak cari payah. Okey tuan, di kampung Musai, yang mana sering kali berlaku hujan lebat dan juga banjir kilat tuan-tuan. So beliau turun ke situ adalah untuk menunjukkan bahawa walaupun dua penggal di mana DUN ini, iaitu N15 Pengkalan Batu ini dipegang oleh DAP, malah DAP orang kata apa, tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat, di mana pada PRU ke-13 DUN ini disandang oleh wakil DAP iaitu Lim Jak Wong, dan kemudiannya pada PRU ke-14 disandang oleh Nur Hizam Hassan Bakti iaitu YB Viral. YB Viral tuan. Dan beliau juga ada mengeluarkan video yang mana beliau mengatakan semasa beliau menjadi Exco Negeri Melaka, beliau telah pun mengarahkan JKR dan sebagainya untuk membersihkan sistem perparitan tersebut. Namun apa yang kita tahu, video itu hanya sekadar untuk memviralkan dan mempromosikan diri beliau saja, tetapi beliau tidak bersungguh-sungguh untuk menyantuni hati rakyat dan menyelesaikan masalah setempat. Oleh yang demikian tuan-tuan, Wakil Perikatan Nasional iaitu Muhammad Azruddin bin Mat Idris hari ini telah pun turun sendiri ke kawasan tersebut yang mana telah dua penggal bermasalah, dan beliau menyatakan orang kata apa, beliau melihat sendiri orang kata apa, sistem perparitan yang orang kata apa, perparitan yang tidak diurus oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, yang sekaligus menyebabkan banjir kilat di kawasan kampung Musai. Dan beliau juga berjanji bahawa beliau akan menyelesaikan perkara ini dengan secepat mungkin. Itu adalah janji-janji ataupun orang kata apa, janji dan juga janjilah tuan-tuan yang telah dikeluarkan oleh wakil daripada Perikatan Nasional untuk menyelesaikan masalah yang telah pun dua penggal tidak selesai. Dan beliau juga telah mengerahkan tentera beliau untuk orang kata apa, melakukan sedikit gotong royong untuk memastikan aliran itu berjalan dengan lancar. Sebelum beliau memegang jawatan ataupun dipilih oleh rakyat untuk memastikan keseluruhan sistem perparitan itu lancar dan juga bersih. Tidak seperti wakil-wakil DAP yang telah memegang ataupun menyandang kerusi di DUN itu selama beberapa penggal, tetapi mereka tidak mampu menyelesaikan, walaupun masalah itu adalah masalah yang kecil yang di bawah orang kata apa, kuasa ataupun tanggungjawab sebagai seorang wakil rakyat dan juga exco kerajaan negeri. Wallahu a'lam. Ismail Lambung, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Teruskan pengkongsian. Janji manismu, ini bukan janji manis tuan. Beliau telah pun menggunakan keringat dan juga orang kata apa, mengarahkan tentera beliau untuk mengemas dan juga memastikan bahawa aliran dekat situ berjalan dengan lancar. Ini adalah sebelum beliau menjadi wakil rakyat. Jika sebelum beliau menjadi seorang wakil rakyat, beliau telah turun ke tempat untuk membersihkan kawasan itu. Tuan-tuan bayangkan sekiranya beliau dipilih menjadi seorang wakil rakyat di N15 Pengkalan Batu. Maka lebih daripada itu lagi yang beliau akan buat kepada rakyat.
Dan lebih daripada itu lagi, sebab tidak ada sejarah seorang wakil rakyat yang sanggup bertungkus lumus selepas 1 hari penamaan calon, yang mana beliau telah turun ke kawasan-kawasan dan juga mengutip aspirasi rakyat dan mengutip masalah rakyat untuk beliau selesaikan. Dan beliau mencuba sedaya mungkin untuk menyelesaikan sementara waktu sebelum beliau dipilih menjadi wakil rakyat. Ini adalah seorang pemimpin yang kita nak. Sebelum dipilih, beliau telah mencuba untuk memastikan sesuatu permasalahan itu selesai. Bukan hanya sekadar janji bahawa sekiranya beliau dipilih, barulah beliau akan menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi beliau cuba terlebih dahulu sebelum hari pengundian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan sekiranya beliau dipilih, maka beliau akan menyelesaikan keseluruhan masalah di Kampung Masai. Dan selepas ini, rakyat di Kampung Masai tidak akan lagi orang kata menghadapi bencana banjir dan sebagainya. Sudah 2 penggar rakyat menderita. Selepas ini, sekiranya Wakil Perikatan Nasional dipilih, maka rakyat tidak akan menderita lagi dengan bencana-bencana yang disebabkan oleh sifat sifat ketidak tanggungjawab manusia, bukan bencana yang disebabkan oleh ketentuan ilahi. Bencana ini disebabkan oleh kelemahan sistem pentadbiran dan juga kelemahan wakil rakyat yang dipilih di kawasan tersebut. Dan insya-Allah tuan-tuan, sekiranya beliau dipilih, maka rakyat di tempat itu tidak akan lagi menghadapi masalah yang sama selama 2 penggal. Ini adalah janji beliau kepada rakyat di N15 Pengkalan Batu. Maka menjadi tanggungjawab kepada rakyat di N15 Pengkalan Batu untuk mengingati nama beliau. Sekejap tuan-tuan, iaitu Muhammad Azruddin bin Mat Idris yang mewakili Parti Perikatan Nasional. PAS UMNO jadi pembangkang ke sampai 70 menteri, habuk pun tak ada manfaat apa benda ni. Okey tuan, soalan YB beliau buat kerja untuk rakyat. Kalau YB beliau buat kerja untuk rakyat, maka tidak akan timbul masalah-masalah seperti ini. Rosmah datang kat Melaka akan bank tukar menjadi Puteri Gunung Ledang. Mana dia Tuan Khairul Anwar Ramli ni? Kita jemput dia tak request pun. Saya buka ingat saya tutup ni. Rakyat Melaka sekiranya nak sakit, pilihlah BN. Ya, rakyat Melaka sekiranya nak rasa hidup di Melaka tidak mempunyai tanah dan juga tidak mempunyai rumah, maka pilihlah Barisan Nasional. Tuan-tuan, saya rasa tengah hari tadi ada viral lah kenyataan akhbar tuan-tuan. Yang ni saya tak pasti sama ada dia fakta ataupun telah diedit dan sebagainya. Apa yang saya membaca kat situ adalah kenyataan Rauf tuan-tuan, yang menyatakan bahawa rasuah dan juga komisen itu adalah perkara yang berbeza. Rasuah itu adalah beliau meminta daripada konsultan ataupun meminta daripada syarikat untuk membayar certain price untuk meluluskan projek. Tetapi komisen ini adalah apabila terlaksananya projek, hasil keuntungan pada projek itu diberi sebagai hadiah kepada beliau. Jadi ini yang saya bacalah. Sekiranya betul ini adalah kenyataan daripada bakal Ketua Menteri Melaka dan mantan Ketua Menteri Melaka, maka rakyat Melaka akan melingkup. Sebab apa? Semuanya akan semuanya akan dikategorikan sebagai komisen. Maka beliau yang akan kaya raya bersama dengan keluarga beliau. Tetapi rakyat akan ditindas dan terus ditindas selamanya, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Mak Lampir pun dulu bukan ambil komisen dari geng pinjaman Malaysia. Makanya di sini betul lah. Tidak ada istilah tuan-tuan. YB Zuraida tidak pernah mengambil sebarang komisen daripada syarikat pinjaman wang berlesen. Sekiranya ada, maka buktikan kemukakan bukti.
Maka betul lah tuan-tuan, Wakil UMNO Rauf mengatakan ada perbezaan di antara rasuah dan juga komisen. Makanya betul lah kenyataan tu tuan-tuan. Sebab apa? Ada orang respon. Jadi minta maaf lah sekiranya tidak betul. Sekiranya betul, maka dah ada orang BN respon ni, maka betul lah. Jadi saya macam tu senang lah tuan-tuan. Tuan-tuan pilihlah saya menjadi Ketua Menteri Melaka. Lepas tu saya akan lantik kroni-kroni untuk memperolehi hasil dan juga projek-projek Negeri Melaka. Lepas tu hasil keuntungan. Hasil keuntungan tuan-tuan. Selepas tuan-tuan dapat projek, barulah tuan-tuan perlu memberi sedikit habuan kepada diri saya sebagai komisen. Bukan semasa tuan-tuan nak minta projek tu kena bayar duit. So ada istilah, ada perbezaan lah tuan-tuan di antara komisen dengan rasuah. Jadi sekiranya perkara ini berlaku, ini adalah suatu benda yang amat kelakar dan juga akan menindas rakyat di Melaka. Waktu nak pilihan raya ni pakat-pakat turun minum dengan rakyat. Lepas ni bila dah menang batang hidung pun tak nampak. Itulah mainan orang politik. View dah makin kurang. Makin kurang sebab dekat nak pilihan raya mereka block Facebook saya. Mereka takut. So bila saya guna Facebook ni, ramainya orang WhatsApp kepada saya. Mereka tak tahu. Mereka tak dapat notification dan sebagainya. Alhamdulillah lah masih ada 400 yang view. Sebab apa? Mereka takut. Sekiranya mereka berani, maka mereka tidak akan memblok mana-mana FB. Dan mereka tidak akan menyekat mana-mana kebebasan bersuara. Sebab asas negara kita ini adalah negara yang mempraktikkan liberty ataupun negara yang mempraktikkan kebebasan bercakap dan juga bersuara, di mana setiap orang rakyat Malaysia dijamin di dalam perlembagaan untuk bercakap dan bersuara. Tetapi malangnya apabila UMNO menjadi kerajaan, maka hanya UMNO sahaja yang boleh bercakap. Hanya UMNO sahaja yang boleh bersuara, tetapi tidak rakyat Malaysia. Dan selama bertahun-tahun rakyat ditindas, dipijak dan dihina oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan juga orang kata parti mereka, kerana mereka menyekat semua kebebasan-kebebasan rakyat Malaysia. Abbas Ibnu, Waalaikumsalam. Bukan takut. Banyak auta dari fakta. Kalau banyak auta, apa masalahnya? MCA Selayang masuk juga. MCA Selayang, welcome MCA. Saya harap MCA lepas ni meletakkan calon yang boleh bercakap di dalam bahasa Melayu. Sebab apa? Amat orang kata amat menduka citakan apabila di dalam perlembagaan itu meletakkan asas bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, namun MCA tidak boleh meletakkan seorang calon yang fasih berbahasa Melayu. Bercakap pun terbalik-terbalik. Saya tidak tahu bagaimana dia masuk di dalam Dewan Undangan Negeri untuk berhujah, dan bagaimanakah beliau untuk masuk ke Dewan Negeri, Dewan Undangan Negeri untuk mendengar hujah orang lain. Mungkin beliau juga akan menggunakan ayat seperti terbulu-bulu dan sebagainya yang menyukarkan rakyat dan juga ahli Dewan Undangan yang lain untuk memahami apa yang diperkatakan oleh beliau. Ini adalah menjadi masalah di dalam negara kita Malaysia, yang mana mempraktikkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jangan duk kentong lah daripada zaman PN pun FB duk ban orang juga tak ada pun ban, kita tak pernah ban siapa-siapa pun. Dengar cerita Najib singgah sebuah kedai, tutup kedai, rakyat itu lari bila Najib sampai. Memang betul tidak dapat dinafikan kerana rakyat di situ amat membenci kepada bosku dan juga ladiesku. Okey tuan, soalan dia kata apa ni? Aku nak Melaka, apa benda ni? Tu Cina mai masa PH jadi kerajaan kot, sebab tu tak pandai cakap Melayu. Saya tak berani nak mendiskriminasi beliau lah, tapi beliau perlu menghormati perlembagaan lah. Setiap orang rakyat Malaysia perlu fasih berbahasa Melayu tuan. Ini dalam perlembagaan. Saya rasa MCA pun tahu tentang perlembagaan ini, sebab mereka adalah salah seorang daripada parti
yang telah pun mengubal perlembagaan sewaktu tertubuhnya Malaya, iaitu pada tahun 1957, di mana di dalam perikatan adalah MCA, MIC dan juga UMNO. Dan sudah tentu MCA telah tahu bahawa setiap orang rakyat Malaysia haruslah fasih berbahasa Melayu, dan tetapi mereka meletakkan calon yang hanya sekadar boleh bukannya fasih. Dan ini menjadi masalah yang amat besar dan boleh memudaratkan pentadbiran kerajaan negeri apabila rakyat-rakyat ingin bertemu dengan beliau dan beliau tidak memahami apa yang diperkatakan oleh rakyat. Dan sebab bukan semua rakyat yang boleh berbahasa Inggeris. And orang kata apa, mungkin orang di middle class ataupun orang yang high profile, and dia boleh berbahasa Inggeris. Bagaimana pula dengan rakyat-rakyat marahin di bawah? Mereka tidak boleh berbahasa Inggeris. And so amat menyukarkan mereka untuk berjumpa dengan wakil rakyat mereka. And malah tuan-tuan, wakil yang diletakkan oleh MCA ini juga tidak mengetahui tentang kedudukan DUN yang beliau akan pertandingkan. Mereka beliau tidak tahu berapakah pecahan kaum dekat DUN tersebut. Dan malah beliau juga tidak tahu berapakah pengundi dekat DUN tersebut. Perkara ini amat memalukan sekali. Dan supaya bagaimana beliau ingin menjadi wakil di tempat itu apabila beliau sendiri tidak mengetahui tentang asas dan orang kata apa tempat itu. Jadi ini adalah masalah tuan-tuan, masalah besar sekali, bukan masalah kecil, masalah yang amat besar, di mana MCA hanya meletakkan boneka yang mewakili mereka ataupun digelar oleh Datuk Zahrin sebagai wakil-wakil yang tidak berkemampuan dan juga wakil-wakil yang tidak mempunyai orang kata apa, yang tidak mempunyai akal, orang kata apa, yang tidak mempunyai kredibiliti untuk menjadi seorang wakil rakyat. Ulah Fiq, Tanjung Bidara, Mas Merianti vs dengan Raub. Dan saya rasa rakyat perlu melihatlah sama ada untuk memilih YB Mas ataupun Raub. Sebab apa yang saya dengar tadi, Amir Rijaz mengatakan rakyat Melaka tidak boleh menyerahkan keris Tamingsari kepada seorang wanita kerana keris itu adalah milik seorang lelaki. Beliau mengatakan bahawa negeri Melaka ini adalah negeri yang mana terkenal dengan Laksmana Hantuah, yang mana perlulah lelaki untuk menjadi Ketua Menteri Melaka. Jadi ini yang dihujahkan oleh orang UMNO lah. So saya rasa ini adalah satu bentuk diskriminasi terhadap wanita. Tidak ada di dalam mana-mana penulisan sejarah yang mengatakan keris itu hanyalah milik seorang lelaki. Tetapi diperkatakan bahawa keris itu dibawa oleh Laksmana Hang Tuah. Dan dia tidak pula menyatakan bahawa ada orang wanita yang pegang keris itu. Ataupun apabila keris itu dipegang oleh orang wanita, maka keris itu akan hancur berkecai ataupun wanita itu akan hancur berkecai. Tidak ada. So dekat sini, ia adalah satu bentuk diskriminasi. Rakyat perlu memastikan bahawa calon yang dipilih untuk menjadi Ketua Menteri Melaka itu adalah mereka yang berlatar belakangkan pendidikan yang bagus, orang kata apa, orang yang berprinsip, dan juga orang kata apa, wadah perjuangan dia jelas, matlamat dia jelas dan sebagainya. Bukan seperti Rauf tuan. Rauf hanya ingin menjadi Ketua Menteri Melaka hanyalah untuk menyelamatkan diri dia sahaja daripada pendakwaan di mahkamah, yang mana beliau terpalit dengan skandal-skandal rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Ini adalah hakikat yang sebenarnya. So rakyat di Melaka perlulah membuat keputusan yang bijak untuk memilih sewakil mereka. Sekiranya saya orang kata apa, rakyat Melaka, maka sudah tentu saya akan memberikan undi kepada YB Mas Merianti untuk menjadi Ketua Menteri Melaka. Kerana beliau berlatar belakangkan pendidikan yang bagus, beliau seorang peguam, dan juga beliau adalah seorang ahli parlimen yang berintegriti dan tidak mempunyai apa-apa masalah ataupun skandal semasa beliau menjawat jawatan ataupun sepanjang karier politik beliau. Ini menunjukkan bahawa beliau adalah seorang calon yang ada kredibiliti untuk menjadi Ketua Menteri Melaka dan memegang keris Tamingsari yang pertama dipegang oleh wanita di Melaka, tuan-tuan. Kat 1 jam ni, tuan-tuan.
Zel Spek, saya dah jawab tadi ya. Saya rasa you dah spam banyak kali dah saya dah jawab, kan saya tak jawab. Okey tuan, saya buka untuk berbisi ya. Mana-mana orang nak berbisi dengan saya boleh berbisi tuan ya. Orang UMNO lupa Tun Teja pun lawan Melaka, betul tuan ya. Dan mereka ni memang mudah lupa. UMNO mudah lupa. Sebab tu Tun dulu dia pernah mengeluarkan kenyataan semasa beliau menjadi Presiden UMNO. Beliau mengatakan bahawa UMNO mudah lupa. UMNO mudah lupa. UMNO mudah lupa. Dulu bangsanya dipijak. Dulu bangsanya dihina. UMNO mudah lupa. UMNO mudah lupa. UMNO mudah lupa. Sedarlah wahai bangsa UMNO, pemimpin kamu, pemimpin yang rasuah dan salah guna kuasa, yang menjual tanah Rizak Melayu, yang mengambil hak-hak orang Melayu, yang menindas orang Melayu. UMNO mudah lupa. UMNO mudah lupa. UMNO mudah lupa. Tuan-tuan tak ingat tuan? Tuan-tuan tak ingat Itu dulu masa hantua. Sekarang zaman negara maju, wanita pun boleh bawa trailer betul ya. Lee Abdullah Salih undi depa tak mau orang lain kalau Kak Rahmah apa kot Rosmah Mansur pun boleh, tak ada masalah apa. UMNO Melaka kalau boleh Formosa pun nak dijualnya Ranja betul. Nampak sangat Tun kata Melayu bukan UMNO. Dengarlah budak ni duk kencing dah ni ubahlah sikit. Ubah sikit awak kita tak boleh ubah pula. Ubahlah sikit sebab UMNO tu dah memang dah United Malay Organisation, United Malay National Organisation. So kita ubahlah sikit jadi UMNO sebab Melayu ni ada banyak Melayu Bersatu pun ada. Melayu ada banyak. So kita ubah, apa salahnya kan? UMNO mudah lupa. UMNO mudah lupa. UMNO mudah lupa. Dulu pemimpinnya menjual harta negara. Dulu pemimpinnya terpalit dengan skandal rasuah dan salah guna kuasa. UMNO mudah lupa. UMNO mudah lupa. UMNO mudah lupa. Sedarlah wahai penyokong UMNO, pemimpin anda seorang perasuah dan salah guna kuasa, mencuri pasir dan menjual harta tanah Rizak Melayu. UMNO mudah lupa. UMNO mudah lupa. UMNO mudah lupa. Tak boleh ubah pula kat Tanjung Cali Melayu UMNO Wali Jerman tak tahu cakap Melayu dengar kata semalam ada mamat duk menyalak nak duit pemanis bang Rupi. Rasuah kuat betul. Siapa kata saya nak duit pemanis? Saya tak kata saya tak nak duit pemanis. Saya tak kata pun. Saya kata kalau boleh tengok-tengok lah. Kita nak pergi sana, bagilah peruntukan sikit. Apa masalahnya? Tak salah pun. Semua parti bagi. Iswadi Murni main daripada Sarawak. Awak, dia free of charge lah. Jangan duk sembang dengan saya lah. Saya pun kenal kau geng-geng mereka ni. Tanjung Bidara milik Mas, Air Daun Bidara milik arwah Rauf pandai bersejak Fik dah koyak UMNO kena belasah Jangan macam tu Fik. Ingat pesanan YB Azmin Ali, jangan ada khianat dan tabur fitnah Bukan saya tabur fitnah, saya cakap benda betul begitu kat tuan-tuan. Kita boleh ubah di atas robohan kota Melaka yang dirobohkan oleh UMNO di atas robohan kota Melaka di atas robohan kota Melaka yang dirobohkan oleh UMNO, kita membina jiwa merdeka. Bangkitlah segenap bangsa menolak UMNO dan juga Pakatan Harapan. Kita boleh ubah ikut suka. Kita nak ubah pun dia pun marah macam UMNO mudah lupa Okey tuan, siapa yang nak masuk bisi dengan saya boleh masuk berbisi dengan saya tuan. Tidak ada masalah apa untuk tuan masuk berbisi. Jangan syok sendiri. Orang dah ramai meluat dengan parti Mat Sagon. Mat Sagon mana tuan? Mat Sagon Mat Sagon tu member duduk kat Bagan Serai. Nama dia Mat Sagon. Mat Jagon kot. Mat Sagon ni lain tuan. Mat Sagon tu ada, dia duduk, dia Bersatu Padang Serai kata silap saya. Orang panggil dia Mat Sagon. Saya tengok betul tak nama dia Mat Sagon. Sagon Sagon. Sebab dia jual sagon betul lah Mat Sagon sebab dia jual sagon sedap tuan dia buat dengan inti kelapa. Sedap manis elok
Kan, nak berkempen boleh lah bawa tu tuan-tuan, Mat Sagon tu. Kan. Amran Sulaiman, pergilah buat report, duk sembang abang ni. Mai masuk VC dengan saya boleh bang? Kan. Mai masuk VC dengan saya boleh tak? Mat Sagon pun hang tak kenal, lepas tu nak sembang kawan ngempas. Bukan Mat Sagon kot, Mat Jagon kot. Kan. Amy ni siapa? Muka fake. Gunalah muka betul-betul. Muka macam Yahudi mana pun tengok. Kan? Tak rasuah. Apa makna rasuah tuan-tuan? Rasuah ni apa makna? Memberi untuk orang kata apa? Menerima untuk sesuatu habuan atas sesuatu kerja. Itu maknanya rasuah. Kan? Jamal Jamil lah nak masuk boleh. Menerima untuk orang kata apa? Saya lupa dah. United Pasir National Organisation. Jamil-jamil nak masuk VC tu tak masuk. Takrifan rasuah tuan-tuan. Saya buka takrifan rasuah. Takrifan rasuah. Saya buka akta tuan-tuan. Takrifan rasuah. Ni. Apa itu rasuah? Rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan juga diskaun. Sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor beliau. Maka di situ adalah rasuah. Jadi itulah maknanya tafsiran rasuah tuan-tuan, sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 19 berapa dah? Saya tak ingat. 2009. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Suara tak dengar. Keluar taik Fik kalau dia masuk VC. Siapa yang nak masuk VC boleh lah tuan. Tak ada, orang kata apa, tak ada masalah tuan. Nak masuk VC boleh lah. Saya sentiasa terbuka untuk sesiapa sahaja. Tidak kisahlah beliau daripada PKR, daripada Pakatan Harapan, ataupun beliau daripada orang kata apa, daripada apa nama ni, UMNO BN kan, nak masuk VC no problem kan, tak ada masalah apa. Boleh kita berbahas secara gentleman, gentle secara bersemuka, bukan hanya sekadar menaik di ruangan komen dengan menggunakan muka atau siapa-siapa, muka Yahudi ke muka siapa pun kita tidak tahu. Sebab tu tuan-tuan, ada calon Barisan Nasional seorang, beliau mengatakan bahawa beliau akan cuba untuk merapatkan apa nama ni, orang kata apa, ataupun membuka laluan untuk Israel ataupun daripada Malaysia ke Israel. Sebab tu dia suka makan muka Yahudi. Nak tim penuh masuk live Atuk Johari tapi tim penuh maki lah. Atuk kena report diam terus lah. Dia tak berani sebut nama saya. Ismail Maisa King Salam, cium mulut Afiq. Saya tak terima agenda Ismail tu, sebab bagi saya Barisan Nasional sudah cukup. Dia dah tiba masa dia. Kalau tuan-tuan rajin menelaah tentang politik dunia, maka tuan-tuan tahu apabila sebuah parti telah mencapai had usia dia, sebuah parti prominent yang telah mencapai had usia dia ataupun boleh kita gelar sebagai dinosaur, yang mana pemimpin-pemimpin dia masih lagi nak berkuasa, pemimpin-pemimpin dia masih lagi nak memegang jawatan dan juga membawa hala tuju yang lama, maka beliau akan ditolak oleh rakyat. So sebagai contohnya Liberal Democratic Party ataupun RT di Indonesia, yang mana parti yang lama telah pun ditolak oleh rakyat, dan akhirnya tertubuhlah sebuah parti yang baru yang akan menjadi dominan dan juga akan membawa perubahan kepada keseluruhan rakyatnya. Antaranya yang kita tahu di Malaysia ini adalah Perikatan Nasional.
Dan Perikatan Nasional adalah sebuah parti yang akan menjadi parti prominent yang akan menjaga hak semua kaum di dalam negara kita, yang lebih fokus kepada amalan progresif, iaitu untuk memajukan negara dan juga untuk memacu ekonomi ke arah yang lebih baik. So adalah lebih baik untuk meninggalkan Barisan Nasional, sebab Barisan Nasional telah pun pupus. Ni Ayah Shuan masuk pula dah. Kena tegak tuan. So Barisan Nasional telah pun hancur. Sekiranya tuan-tuan mengetahui tentang sejarah kenapa Barisan Nasional ditubuhkan dan berapa komponen Barisan Nasional. Sekarang ni yang ada bukanlah Barisan Nasional tetapi Perikatan. Barisan Nasional telah pun hapus dan hancur, dan adalah lebih baik untuk rakyat memberi kepercayaan kepada Perikatan Nasional, sebuah parti yang baru yang akan memacu negara ke arah yang lebih baik, dan juga untuk mencapai kestabilan politik dan juga orang kata apa, kestabilan dan juga kesamaan kaum di dalam negara kita. InsyaAllah tuan. Suara tak dengar, biar betul suara tak dengar. Mai masuk PC dengan saya. Okey tuan. Ada orang kacau ni. Mai masuk PC dengan saya. Boleh suara masuk PC. Saya nak bawa siapa? Saya nak bawa siapa ni? Yang mana tak request lagi dia tiba-tiba naik. Dulu Fik pun macam Ismail asal tuan. Saya bawa ni Al-Casino ni. Al-Casino ni saya bawa. Okey, mengikut pada ramalan saya, Azman CMK Azman CMK ramalan saya pilihan raya umum akan berlangsung dalam masa yang terdekat. Kerana apa? Kerana kerajaan telah pun mengeluarkan bajet yang besar untuk pemulihan ekonomi, dan dalam masa yang sama juga telah pun mengeluarkan bajet yang besar untuk pilihan raya di Negeri Melaka. Tak silap saya 48 juta kot, tak silap saya. So sekiranya berlakunya pilihan raya negeri Sarawak tuan-tuan, bukan kecil, besar dia sebesar Semenanjung. Mungkin akan merugikan kos. Lebih baik diadakan pilihan raya umum. Jadi saya rasa pilihan raya umum ni akan disekalikan bersama dengan pilihan raya negeri Sarawak tuan-tuan. Sebab sebelum ni pun sejarah bila saya lupa, lepas kes Stephen kot. Bila berlakunya pergolakan dan berlakunya pilihan raya, so ada bukan kes Stephen, kes apa tak ingat saya. Lupa tuan-tuan. Mungkin esok mungkin saya ceritakan. So dia akan buat orang kata apa, pilihan raya umum secara bersekali untuk menjimatkan kos orang kata apa, pilihan raya. So sebab itulah saya kata pilihan raya Negeri Melaka ini menjadi penentu kepada hala tuju pilihan raya umum yang ke-15. Sekiranya Perikatan Nasional menang di dalam pilihan raya Negeri Melaka, maka Perikatan Nasional akan duduk dalam kedudukan yang selesa pada pilihan raya umum yang ke-15, di mana rakyat akan mempercayai sebuah orang kata apa, parti yang kuat dan juga sebuah parti yang stabil. Sebab apa tuan-tuan, rekod telah dipegang oleh Perikatan Nasional di dalam pilihan raya negeri Sabah tuan-tuan. Kita menang besar walaupun kita pergi sedikit kerusi Sekarang ni di dalam pilihan raya negeri Melaka tuan-tuan, kita pergi ke semua keseluruhan kursi. Dan sekiranya kita menang, winning rate dia lebih daripada 60% ataupun 7% ataupun 70%, maka orang Melayu akan berpindah sokongannya kepada Perikatan Nasional. Dan apabila orang Melayu melakukan tsunami berpindah sokongan kepada Perikatan Nasional, maka akan berlakunya perubahan ke atas pengundi-pengundi bukan Melayu, yang mana mereka juga akan menyokong kepada Perikatan Nasional. Ini adalah berdasarkan sejarah untuk menjamin kedudukan ekonomi dan juga kedudukan orang kata apa, kaum mereka. So mereka juga akan menyokong kepada Perikatan Nasional. Asnah dia nak bising dengan saya. Saya dah menjawab tuan-tuan soalan tu. Ini adalah andaian saya tuan-tuan. Apa-apa pun pihak di persekutuan akan membuat keputusan. Al-Casino ni sembang tuan-tuan, kita ajak BC tak berani pula. Kita ajak BC dia keluar.
Rasanya PN satu kursi pun tak menang. Kalau ikut analisa saya, Perikatan Nasional akan menang 16 kursi. Maksimum 18 kursi lah. Itu adalah bersatu yang tidak termasuk dengan PAS. And mungkin orang kata apa, berkemungkinan besar tuan, banyak analisa dibuat oleh para analisa politik di dalam negara kita. Bukan saya seorang. Yang mana mereka mengatakan rakyat hari ini cenderung untuk memilih kepada Perikatan Nasional. Apa yang ada sekarang ni adalah usaha yang gigih dan juga usaha yang gigih dan juga pengorbanan yang perlu dibuat untuk memastikan Perikatan Nasional menang, tuan-tuan. Aku prihatin bukan tak berani masuk lah. Saya add lagi sekali ya. Prihatin kena masuk lah. Prihatin ni dia kena masuk sebab dia prihatin. Duk kulak orang UMNO ni saya heran tak berani masuk VC. Siapa bila nak masuk VC dah masuk dengan S-Man, dah masuk dengan Lobak, masuklah main sini. Tak berani lagi. Okey tuan. Saya rasa tak ada orang nak VC dah masuk 1 jam 13 minit dah. Saya rasa orang kata apa cukup setakat tu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.